Mantul ke dah. Tak bisa baca itu. Baca. Boleh lah. Tinggal lah yang betul tu opong Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib malam ni dengan macam kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan juga mengerjakan amalan soleh. Lalu dia berkata, faqala innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama, insyaallah. Baik, insyaallah malam ni kita sambung kuliah kita. Tak tahu teropong okey ke tak okey. Tak okey. Teropong lain kadang-kadanglah nak cepat, nak kabut, nak pergi ngajar, kadang itulah tinggal dan sebagainya. Baik. Malam ni kita sambung hidup dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Kita lihat di muka surat 154 sebahagian akhlak Nabi, betul kan? Betul tak? Sebahagian daripada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Sebahagian ulama menyatakan Nabi termasuk manusia yang paling bijak. Nabi termasuk manusia yang paling bijak, paling adil dan paling wara'. Maknanya paling lah, mana paling adil, paling bijak, paling wara' dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang ada pada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan baginda Nabi tidak pernah menyentuh wanita sama sekali. Maksudnya wanita yang macam mana? Wanita yang bukan isteri baginda lah, betul tak? Tangan Nabi tak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, yakni wanita yang bukan hamba sahaya, milik baginda Rasulullah dan bukan isteri baginda yang sah atau ada hubungan muhrim ataupun mahram ataupun ada hubungan mahram. Okay? Ini orang-orang yang tidak pernah disentuh tangannya oleh baginda Rasulullah SAW. Malahan kalau tuan-tuan lihat dalam peristiwa
peristiwa Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Sebelum terjadinya peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah berbai'ah dengan beberapa orang sahabat, lebih kurang dalam 70 orang sahabat daripada Madinah. Kemudian ada 3 orang perempuan yang Nabi juga berbai'ah. Para sahabat yang lelaki tadi, Nabi berbai'ah dengan berjabat tangan. Berbai'ah dan berjabat tangan dengan mereka. Sedangkan yang perempuan tadi tidak ada jabat tangan. Hanya sekadar perempuan tadi melafazkan saja bai'ah ataupun perjanjiannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan Nabi tak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, yakni wanita yang bukan hamba sahaya baginda dan wanita yang bukan isteri baginda yang sah, ataupun wanita yang ada hubungan muhrim, yang ada hubungan mahram, yang tak ada hubungan mahram lah maksudnya. Wanita yang tidak ada hubungan mahram, hanya Nabi tidak pernah menyentuh mereka. Kalau ibu Nabi ni adalah ibu baginda Rasulullah kan. Kan Nabi ketika ibu Nabi wafat, umur Nabi berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan, betul tak? 6 bulan, betul tak? 6 bulan ke 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun 6 tahun, mana Nabi dipelihara oleh ibunya dalam masa 6 tahun. Lepas tu kemudian ibunya Siti Aminah wafat. Sedangkan ayah baginda Abdullah meninggal ketika Nabi masih lagi dalam kandungan ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu seorang yang paling dermawan. Nabi seorang yang paling dermawan atau pemurah, apalagi kalau dalam bulan Ramadan kan, kita tahu kan. Kalau dalam bulan Ramadan itu Nabi seperti air ataupun angin yang berhembus. Angin yang berhembus, kerana sangat pemurah baginda dan juga sangat bersedekah pada bulan Ramadan. Dan tak lama lagi insya-Allah kita akan menyambut Ramadan. Ramadan bila? Berapa bulan lagi? Bulan bila? Sekarang bulan apa? Bila? Sekejap. Bulan raya. Jamadil akhir. Okey, Jamadil akhir. Jamadil awal, Jamadil akhir, kemudian Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Betul tak? So tak lama lagi lah. Baik. Nabi itu seorang yang paling dermawan. Tidak pernah ada dinar maupun dirham bermalam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada dinar ni wang emas, ataupun dirham wang perak bermalam pada sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semana Nabi akan segeralah menyerahkan ataupun menghulurkan ataupun bersedekahkan kepada orang lain. Kemudian jika ada lebihan wang dan Nabi mendapatkan orang yang diberi, maka Nabi tidak memasukkannya ke dalam rumah baginda sampai menyerahkannya kepada orang yang memerlukan. Sampai menyerahkannya kepada orang yang memerlukan. Jika ada lebihan daripada wang baginda Rasulullah dan Nabi mendapatkan orang yang diberi, orang yang siapa yang Nabi nak bagi, so Nabi tidak akan mempermalamkan wang itu dalam rumah baginda. Malahan apa yang Nabi buat, terus memberi kepada siapa saya naklah. Itu sifat yang ada pada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kita buat begitu tuan-tuan? Tak ada. Tak ada, lepas ni kena buat. Kalau tu senang cerita kan. Kalau tak ada, lepas ni lepaslah kau ni buatlah. Bagilah sesiapa lah. Pada JK lain pun tak apa. Kan. Baik, kemudian daripada rezeki yang diterima Nabi hanya mengambil makanan pokok untuk setahun.
Daripada rezeki yang Nabi terima, Nabi hanya mengambil makanan pokok untuk setahun. Apa makanan pokok? Pokok baja. Bukan baja. Makanan pokok ni makanan yang asasi lah kepada orang Arab. Contohnya kurma ke ataupun gandum dan sebagainya kan. Itulah makanan-makanan yang hanya disimpan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian bukan baja baja tu lain. Tu yang baja tu memang makanan pokok, nah. Seterusnya selebihnya diberikan kepada sabilillah ataupun fi sabilillah. Kemudian Nabi tidak diminta kecuali diberikan. Nabi tidak diminta kecuali diberikan terhadap sesiapa sahaja yang meminta daripada baginda Rasulullah SAW. Malahan ada, kalau ikut siarahnya, ada seorang lelaki yang meminta kain apa tu? Kain ridak. Kain ridak yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Dia rampas. Dia bukan minta cara baik, tapi dirampasnya. Kain ridak tadi yang ada pada leher baginda Rasulullah SAW, sehingga kan orang kata berbekas leher baginda dia disebabkan oleh tarikan daripada lelaki tersebut. Tetapi walaupun begitu, Nabi tak berdendam dengan dia. Kalau separuh daripada orang ni, kau macam tu lah, kau siap aku terajar kau, dia kau boleh tak kau minta cara baik tu tak? Tapi Nabi tak begitu. Tapi Nabi tidak membalas lah terhadap lelaki tersebut. Malahan Nabi bagi pada lelaki tersebut di atas apa yang diminta. Kemudian Nabi kembali kepada makanan jatah setahun. Kemudian Nabi kembali kepada makanan jatah setahun, maksudnya makan tadilah seperti kurma, gandum dan sebagainya. Nabi mendahulukan orang lain, bahkan pernah memerlukan makanan sebelum habis tahun. Nabi mendahulukan orang lain, bahkan pernah memerlukan makanan sebelum habis tahun. Semana Nabi pun memerlukan makanan tadi, tetapi disebabkan oleh Nabi dahulu orang lain, makanan tadi bagi pada orang lain dahulu. Sedangkan Nabi tidak ada makanan sebut. Itulah akhlak yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Malahan kalau tuan-tuan pernah ingat kisah apa tu? Kisah Abu Hurairah kan? Di mana satu hari Nabi ada orang bagi sedekah kepada Nabi satu mangkuk susu. Ada orang bagi hadiah. Sedekah Nabi tak terima sedekah, tapi Nabi terima hadiah. Jadi satu hari Nabi menerima hadiah satu mangkuk susu dalam rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik ke rumah, dia tengok ada satu mangkuk susu kat situ. Maka lalu Nabi sallam panggillah Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, dia kata, mari kemari, dia kata. Ada apa ya Rasulullah? Ni ada satu mangkuk susu. Maka Abu Hurairah kata, dalam fikir kepala otak dia, tentu dia akan dapat lah. Dia akan dapat susu tu. Kerana susu tu pun tak banyak sangat pun. Dan Abu Hurairah pun dia memang terkenal seorang yang miskin. Seorang miskin kan, yang tak ada duit langsung lah. Hidup dalam keadaan susah. Jadi Abu Hurairah berfikir kemungkinan susu tu dia akan dapat lah. Yang lewat orang lain tak dapat lah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, Nabi kata pada orang, wahai Abu Hurairah, pergi panggil golongan ahli sufah, dia kata. Apa dia kata kan? Abu Hurairah pun tercengang. Rasa macam aku tak dapat ni kan. Terus Nabi kata, pergi panggil golongan ahli sufah yang terdapat di masjid dan suruh datang kemari. Jadi mereka pun datang. Habis semua datang. Kalau 70 orang di sufah, 70 orang datang. Bila dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka datang ke rumah Rasulullah, maka Nabi kata pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil semua orang tadi dan suruh dia masuk seorang-seorang dan bagi susu tadi kepada mereka. Pada sangka Abu Hurairah, susu ni kemungkinan tak cukup. Kerana tak banyak kan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, rupa-rupanya susu tadi masih ada berbaki lagi. Walaupun 70 orang telah pun minum susu tersebut. Nampak? Masya Allah kan? Walaupun 70 orang golongan sufah masing-masing dah minum susu tadi, rupa-rupanya masih ada lagi baki susu tersebut. Kemudian susu tadi diambil oleh Nabi SAW. Wahai Abu Hurairah, saya tahu dah kau ni memang
Orang kata memang nak minum susu ni, dan kau pun takut susu ni tak cukup kan, betul tak? Nabi kata pada Hurairah, saya tahu kamu sangka susu ni mungkin tak cukup, tapi alhamdulillah sebenarnya susu ni adalah cukup, dan ada lagi baki ini, dan baki ini saya bagi kat engkau, kau minumlah susu ni. Maka orang kata, tak boleh Rasulullah, engkau minumlah dulu ya Rasulullah, kau lebih aula minum dahulu berbanding dengan saya. Orang Nabi kata, tak apa, kau minumlah dulu. Kemudian Abu Hurairah pun minum. Bila Abu Hurairah minum, rupa-rupanya ada baki lagi, lalu dibagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hebat tak? Insya-Allah kan. Mana susu yang kalau dijangkakan tak cukup, hanya pada 2-3 orang ya dah habis dah susu tadi, rupa-rupanya sampai 70 orang ahli sufah pun masih lagi ada lebihan daripada susu tersebut. Itu kisah Abu Hurairah. Baik. Kemudian Nabi mendahulukan orang lain, bahkan pernah memerlukan makanan sebelum habis setahun. Jika tak ada sesuatu, maka Nabi akan bersabar. So makna kalau tidak ada makanan apa-apa, maka Nabi bersabarlah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan rezeki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? So kita janganlah kelang kabut. Kalau contohnya dekat pasar, lauk dah habis, ikan dah habis, kita pun marah, mana ikan ni dah habis ni. Atau pergi ke family store ke apa ke Maidin, tengok ikan dah habis, tinggal sikit je kan, kita pun marah lah, bongi je kan, habislah satu bondo tak dapat, tinggal sikit je, bukan buruk kan. Tapi tidak kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi juga menjahit selipar baginda, menjahit selipar limbah binatang. Kemudian Nabi juga menampal pakaian. Nabi juga menampal pakaian. Tak. Kemudian Nabi juga melayani keluarga, melayani ahli keluarga. Malahan ada Nabi SAW bersabda, dia kata, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik daripada ahli keluarganya. Dan juga Nabi memakan daging bersama dengan mereka, dengan ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi termasuk orang yang paling pemalu, nampak? Nabi termasuk orang yang paling pemalu, malahan lebih pemalu daripada seorang gadis. Itu sifat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ni orang tak ada malu-malu langsung. Betul tak? Dia tak ada malu. Apalagi kalau golongan perempuan kan zaman sekarang, dia lebih berani pula daripada kita ni. Kita pula malu tuan-tuan. Dia tak malu dah. Tapi orang perempuan sinilah, perempuan Inggeris ni. Inggeris perempuan. Harap yang perempuan yang jemaah sini insya-Allah. Okey? Boleh? Kemudian Nabi tak pernah memandang lekat wajah orang. Masya-Allah. Nabi tidak pernah Nabi memandang lekat kepada wajah seseorang. Nampak? Apalagi kalau perempuan kan. Apalagi perempuan. Kalau perempuan pada zaman Nabi banyaknya menutup dia punya muka dia. Hanya nampak mata begitu je. Kalau zaman sekarang ni perempuan di Malaysia ni kan ada sebahagiannya menutup muka mereka, ada sebahagian tidak. Tapi tetap mereka memakai tudung dan juga berhijab lah. Jadi Nabi kalau dengan para sahabat pun tidak memandang terlampau lama wajah mereka, apalagi kepada yang bukan mahram baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan lain, maka Nabi tak pandanglah. Kemudian Nabi mendatangi undangan orang merdeka maupun hamba sahaya. Mendatangi undangan orang merdeka, semana kalau ada sesiapa mengundang Nabi untuk walimah ke ataupun anda kenuri kendara dan sebagainya, maka Nabi akan memperkenankan permintaan mereka. Selagi mana dalam perkara itu, dalam majlis tersebut tidak ada perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Kemudian Nabi menerima hadiah. Macam saya cakap tadi lah, Nabi menerima hadiah meskipun hanya seteguk air susu atau peha kelinci. Kelinci apa? Arnab kan? Walaupun peha arnab besar mana tak? Kecil kan? Arnab bukan yang besar pun, kecil arnab, tapi peha arnab saja.
yang diterima oleh baginda Rasulullah, maka Nabi kata alhamdulillah lah. So tak perlulah kita nak komplain lah. Kalau budak zaman sekarang tuan-tuan, kalau tak dapat yang poha tu, maka dia pun banyak komplain. Kalau tak dapat KFC tuan-tuan, marah dengan ayah. Ayah ni bila nak kasih makan, nak belanja KFC ni kan. Sedangkan dah berapa kali dah makan KFC dah. Budak sekarang ni semua makan KFC. Dia tak ada makan macam kita makan dulu dah. Makan potai lah, makan jori semua kan. Macam makan tu pucuk paku. Makan pucuk paku kan. Siapa yang sini tak makan pucuk paku? Semua makan pucuk paku kan? Budak zaman sekarang tak makan dah pucuk paku dah. Dia tak makan. Okey? Dia makan KFC je. KFC, McDonald's semua kan, burger kan. Itu semua benda dia yang dimakan oleh budak zaman sekarang. Jadi berbeza dengan kita lah. Baik, kemudian pucuk paku tahu tak? Tahu kan? Tahu takkan tak tahu, takkan orang sini tak tahu pucuk paku kan. Okey. Paku kalau kuat boleh makan paku lah. Soalanlah paku tu. Okey. Baru ni ada dalam paper kan. Dalam paper kan mana? Seorang lelaki di China, dia makan batu. Betul tak? Dia makan batu ataupun benda-benda yang keras ni, dia makan. Juan, kenapa? Doktor tanya, kenapa kau makan batu? Dia kata, kerana nak hilangkan stres dia. Stres. Jadi bila dia ada masalah, maka dia akan makan batu. Kan? Jadi doktor scan tuan-tuan, rupa-rupa dalam perut dia tu penuh dengan batu. Tapi bila dia makan batu, dia tak muntah, dia kata. Dia tak muntah, sakit perut je. Sakit perut je. Tapi yalah, kalau makan batu, dia tak sesuai lah dengan perut dia. Kenapa nak makan batu kan? Betul ni. Bukan cerita bohong, memang ada. Yang terbaru ada. Siapa tengok? Dalam paper gitu kan? Ada. Dia makan batu. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi memberi balasan hadiah. Nabi memberi balasan hadiah itu dan memakannya. Nabi memberi balasan hadiah itu dan memakannya. Semana kalau ada hadiah-hadiah tertentu, maka Nabi akan menerima hadiah tersebut dan akan menunaikan permintaan orang yang memberi hadiah. Dan Nabi memakanlah hadiah tersebut. Kalau benda itu boleh dimakan. Nabi tidak memakan harta sedekah, tetapi Nabi hanya menerima pemberian hadiah. Nabi tidak sombong untuk mendatangi undangan wanita hamba sahaya dan orang miskin. Orang miskin. Okey? Jadi kalau ada sesiapa yang mengundang kita dan kita tahu dia ni orang miskin, orang susah, so kita naklah pergi datang ke rumah mereka lah. Tunaikanlah sebaik mungkin dan janganlah kita komplain macam-macam. Kita tahulah rumah kita besar, rumah dia kecil. Betul tak? Rumah kita besar dengan pintu pagar tu, kalau nak buka tu kena picit ke imut. Kan? Pun tak buka pintu pagar tu. Betul tak? Itu kira-kira lah berduit itu. Ni tak ada pintu pagar, main tarik-tarik macam tu je. Okey? Ni kemudian ada orang miskin pula dengan rumah ni yang kata yang tak tentu arah dengan tunggal langgang dan sebagainya, dia undang kita, pergilah. So janganlah kita komplain banyak sangat. Baik, kemudian Nabi marah kerana Allah dan tidak marah kerana diri sendiri. So maknanya kalau ada sesuatu kes yang menyebabkan Nabi marah itu kerana Allah, bukan marah kerana nafsu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meletakkan batu pada perut kerana lapar. Nabi meletakkan batu pada perut ketika lapar. Contohnya dalam peristiwa peperangan Khandaq, peperangan parit. Dia Nabi termasuk bersama sahabat membina parit atau menggali parit. Dalam keadaan masa tu, dalam keadaan yalah, makanan pun tak banyak. Jadi Nabi ada masanya Nabi mengikat perut baginda Rasulullah SAW kerana lapar. Dan sahabat pun takjublah dengan perbuatan baginda Rasulullah SAW. Baik, kemudian terkadang Nabi makan apa yang ada dan tidak menolak apa yang didapatkan. Terkadang Nabi makan apa yang ada, siapa yang ada kurma,
ada gandum saja itu yang ada. Semangkuk susu itu yang ada tak ada. Daging ke, daging kijang ke, daging lembu ke, daging unta apa sebagainya kan? Tak ada. Yang ada itu saja, itulah makanan baginda Rasulullah SAW. So kalau tak ada makanan, tak ada minuman, maka Nabi berpuasa. Nabi berpuasa. Boleh? Tuan-tuan kalau balik rumah tengok dalam fridge tu kosong, tak ada apa. Kan? Balik rumah tengok kosong dalam fridge. Satu benda tak ada. Beras, tengok beras tu kosong. So, rumah cakap abang berpuasa lah. Adakah tuan-tuan akan berpuasa? Atau tuan-tuan akan pergi kedai? Adakah tuan-tuan akan berpuasa atau tuan-tuan pergi kedai? Kan? Pergi kedai cari beras, cari lauk, cari macam-macam lah, bawa balik. Dan penuhkan peti ais tuan-tuan. Ada tak buat pintu? Terpulang lah. Ustaz ni, pulang aku lah, aku nak beli, aku punya pasal lah. Okey, terpulang pada masing-masing lah. Tapi kalau boleh ikut macam mana Nabi SAW buat, buatlah. So berpuasa lah. Kan petang kan pergilah beli lauk, lepas tu berbuka lah. Boleh? Boleh kan? Baik, seterusnya, Nabi tidak anti makanan halal. Semana kalau makanan halal, maka Nabi makan, dan Nabi tidak berlebihan dalam makanan, dan Nabi makan tak perlu tunggu kenyang. Kalau kita ni, kalau makan tu kalau boleh kenyang Ustaz. Banyak lagi habiskanlah. Sampailah cenau. Sila kita nak cenau kan. Kan. Kalau ada tu mana dah kenyang lah tu. Kalau tak cenau lagi mana belum kenyang tu. Malah kadang-kadang kita dah makan dah kenyang, tambah lagi. Ada lagi yang tukar tambah. Gajin betul lah menawar ni. Baik, kemudian Nabi memakan pakaian yang ada. Nabi memakai pakaian yang ada, terkadang memakai baju yang longgar, terkadang pakai baju longgar, terkadang memakai pakaian bercorak sejenis baju daripada negara Yaman. Terkadang Nabi memakai baju jubah yang buat daripada bulu. Jubah yang buat daripada bulu. Kemudian Nabi memakai apa yang ada dan halal. Janji benda tu halal, maka Nabi akan pakai. Kemudian Nabi memakai cincin perak di anak jari tangan kanan. Nabi memakai cincin perak di anak jari tangan kanan. Terkadang cincin itu Nabi pakai pada anak jari kiri. Anak jari ada berapa? 4, 5. So anak jari yang mana? Nabi pakai di kelengkeng ataupun jari manis? Manis ke kelengkeng? Ada menyatakan kelengkeng, ada menyatakan jari manis. Tak kisahlah, pakailah mana-mana. Jangan pakai ibu jari sudah. Jangan penuh. Kadang-kadang tuan-tuan saya tengok orang jual cincin tu, kat kedai tu penuh dia punya jari dia. Di kanan kan besar-besar dia punya batu tu. Saya tengok, besar kau punya jari ni. Cincin kau ni kau nak makan macam mana ni? Penuh Kan kalau 5 dia punya jari tu, kan 5 tu penuh dengan cincin. Malahan kadang-kadang ada satu jari tu 2 cincin pula. Satu jari 2 cincin. Tu yang ni pula dalam belah kiri pula lagi penuh dengan cincin. Okey. Dia dah macam orang kata menunjuk-nunjuklah pada orang lain kan, menunjuk. Malahan bukan menunjuk saja, kadang-kadang menyusahkan sebenarnya. Betul tak? Cincin terlalu banyak selesa ke? Bagi saya tak selesa kalau cincin banyak. Saya pula tuan-tuan, kalau pakai cincin kejap je, lepas tu tas cincin tak ke mana. Cincin tak ke mana lah. Kan? Bila tanya orang mana ke cincin? Tak, abang letak kat mana kata. Hari tu ada. Saya dah pakai cincin tak kekal. Saya pakai cincin tak kekal. So kadang saya malas nak pakai cincin. Betul tak macam makan pakai jam. Jam tangan kan. Saya biasa tak kekal pakai jam tangan. Lepas tu jam tak ke mana, aku pun ke mana. Baik, kemudian Nabi membonceng hamba sahaya beliau di belakang orang lain. Nabi membonceng hamba sahaya beliau ataupun baginda di belakang orang lain. Mana Nabi membonceng hamba tu, Nabi dukung lah macam tu. Nabi mendukung hamba sahaya beliau di belakang orang lain. Okey. Kemudian Nabi menunggang haiwan seadanya. Nabi menunggang haiwan seadanya, kemudian sama ada kuda, bagal kelabu,
Kadang-kadang Nabi berjalan dengan tanpa alas kaki, tanpa selendang, tanpa serban maupun songkok. Tanpa serban ataupun tanpa songkok. Okey, itu sifat yang ada kepada baginda Rasulullah SAW. So mana kalau ada alas kaki, maka Nabi pakai alas kaki lah. So kalau tak ada, maka Nabi akan berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Okey. Kemudian Nabi melawat orang sakit di perbatasan Madinah. Nabi melawat orang sakit di perbatasan Madinah kalau ada orang sakit. Dan malah kita pun menggalakkan ziarah orang yang sakit. Sama ada orang sakit ke ataupun orang yang kematian, okay, memang kita digalakkan menziarahi mereka. Okay. Dan kita ziarah pun paling kalau boleh ziarah jangan terlampau lama. Jangan terlampau lama sehingga menyebabkan tidak keselesaan kepada orang yang dia ziarah. Itu juga kalau kita bertamu kan, kita bertamu di rumah orang. Okay, berapa hari kita bertamu tuan-tuan? 3 hari kan? 3 hari kita bertamu di rumah orang. Kalau lebih tu dah kira macam sedekah. 3 hari itu maknanya tetamu tuan rumah wajib melayan kita lah dalam masa 3 hari itu. Tapi kalau dah lebih 3 hari kita di rumah orang, mana kira sebagai sedekah lah. Rumah kepada kita. Dan kalau boleh, kalau dah lama sangat di rumah orang lain, di rumah yang kita tamu tu, sebaiknya kita carilah tempat lain yang sesuai lah. Kerana akan menyebabkan bebanan kepada orang yang kita tamu tadi. Kemudian Nabi suka bau harum dan tidak suka bau yang tidak disukai. Mana Nabi sukalah benda-benda yang wangi ni kan? Memang itu kesukaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi duduk bersama orang miskin dan makan bersama orang miskin juga. Itu sifat akhlak yang ada pada Nabi. Nabi suka kalau ada orang yang miskin di sekitarnya dan Nabi makan bersama dengan mereka. Ada masanya Nabi makan juga dengan orang kaya. Ada juga kan. Tapi ada masanya Nabi akan makan bersama dengan orang miskin dan malahan Nabi lebih selesa makan bersama dengan orang miskin berbanding dengan orang yang kaya. Baik, kemudian Nabi memuliakan orang yang mulia akhlak dia. Orang yang mulia akhlak memang sepatutnya kita muliakan. Kemudian Nabi menyayangi para pembesar dengan berbuat baik kepada mereka. Mana kalau ada di kalangan pembesar-pembesar, raja-raja dan sebagainya, okay, yang mana mereka itu masuk Islam, maka Nabi akan berbuat baik kepada mereka. Kemudian Nabi mempererat hubungan kekeluargaan tanpa mendahulukan mereka atas orang yang lebih penting. Tanpa mendahulukan mereka atas orang yang lebih penting. Siapa yang lebih penting? Okay, orang itu yang akan didahului oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan ahli keluarga baginda Rasulullah. Nabi tidak bersikap kepada seorang pun. Kemudian Nabi menerima alasan orang yang beralasan. Mana siapa yang beralasan, maka Nabi menerima alasan mereka. Tapi jangan berbohong lah. Jangan berbohong. Tuan-tuan ingat tak kisah yang berlaku kepada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Okay? Dan ada 3 orang sahabat lagi. Yang mana Ka'ab bin Malik ini termasuk di kalangan beberapa orang sahabat yang tidak pergi mengikut peperangan Tabuk. Yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Okay? Ketika berlaku peperangan Tabuk, Nabi telah mengajak beberapa orang sahabat yang kemampuan untuk pergi berperang supaya pergi berperang. Kan dia tak jadilah pergi. Dalam peperangan Nabi juga bertanya dengan para sahabat, "Tak nampak Ka'ab bin Malik?" Kan mereka kata tak nampak Rasulullah. Kemungkinan dia ada masalah ke? Itu sebabnya dia tak ada dalam peperangan tadi. Kemudian bila Nabi balik, Ka'ab bin Malik pun orang kata poning fikir apa alasan dia nak bagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa alasan dia, reason dia nak bagi pada Nabi ni? Sebabkan dia tidak ikut dalam peperangan Tabuk, sedangkan dia tidak ada keuzuran apa-apa. Dia tak ada keuzuran apa-apa, dia sihat walafiat. Tapi dia macam mana tak pergi dalam peperangan Tabuk tersebut. Maka bila Nabi balik, kan, bila Nabi balik, kan, semua orang, sesiapa saja yang tak ada dalam peperangan Tabuk, mereka akan pergi menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasanya kalau balik dalam peperangan, Nabi akan duduk di masjid. Duduk di masjid. Ketika Nabi duduk di masjid tadi, semua sesiapa saja yang tak ada dalam peperangan Tabuk tadi, mereka akan menghadap baginda Rasulullah SAW, dan masing-masing memberi pelbagai alasan kenapa mereka tak pergi dalam peperangan tadi. Ada yang mengatakan bahawa mereka ni uzur, ada yang mengatakan tak sihat, ada sakit kaki lah, sakit gigi lah, macam-macam lah, dengan alasan masing-masing. Okey, tetapi Ka'ab bin Malik ini dia tidak ada alasan apa-apa. Nampak? Dia tidak ada alasan apa-apa nak dibagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pula tak ingin berbohong dengan baginda Rasulullah, tak nak membuat apa-apa alasan yang berbohong di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Ka'ab bin Malik pula ada dua orang lelaki lain lagi, yang mereka juga tidak punya alasan apa-apa bersama dengan Ka'ab bin Malik tadi, kerana tak pergi dalam peperangan Tabuk tadi, tuan-tuan. Maka Nabi pun tanyalah dengan dia, wahai Ka'ab, dia kata, kenapa kau tak ada dalam peperangan Tabuk? Sebenarnya ya Rasulullah, tak tahulah macam mana, saya memang dah bersiap dah nak pergi, tak macam mana tiba-tiba saya tak pergi ya Rasulullah. Saya memang tak pergilah. Maka Nabi kata, kalau macam tu, tunggulah Allah SWT memutuskan hukuman terhadap diri engkau. Tunggulah Allah Ta'ala memutuskan hukuman terhadap diri engkau. Dan juga dua orang lagi sahabat engkau tadi, yang juga mereka tidak punya alasan apa-apa kerana tidak pergi, tidak hadir dalam peperangan tersebut. Okey. Selepas dari peristiwa itu, tuan-tuan, kan, Ka'ab bin Malik, kan, merasai seperti dunia ini yang besar jadi kecil. Dunia yang besar jadi kecil. Kenapa, tuan-tuan? Kerana semua para sahabat tidak mahu bercakap dengan dia. Semua para sahabat tidak mahu bercakap dengan dia. Malahan tapi dalam masa sama dia keluar juga pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke kedai dan sebagainya. Dia bercampur dengan orang, tetapi semua orang memalingkan muka dengan dia. Malahan ketika dia satu hari dia semayang, dia duduk sebelah baginda Rasulullah SAW, dan dia mengucapkan salam kepada baginda Nabi, dan Nabi tidak menjawab salam dia. Nabi tak menjawab salam dia. Bayangkanlah, tuan-tuan, seolah macam dia ni macam berada dalam dunia terpencil. Betul juga kalau tuan-tuan lah, tentang bagaimana kan semua orang tak pandang tuan-tuan. Tuan-tuan ajak bercakap dengan orang lain, tapi orang lain macam buat bangang gitu kan. Buat bangang kan. Dia macam tak nampak je gitu. Macam tak nampak je. Tapi kita ada depan mata dia. Itulah yang berlaku pada Ka'ab bin Malik. Nampak? Dua orang sahabat lagi, tuan-tuan. Dia orang ni tak kental macam Ka'ab bin Malik. Disebabkan sahabat yang lain tak menegur mereka, jadi mereka akhirnya terperap dalam rumah saja. Mereka malas keluar. Sedangkan Ka'ab bin Malik ni dia hati cekal. Dia keluar. Walaupun orang tak tegur dia pun, dia keluar juga. Tapi dia merasakan dunia ni terlampau sempit. Macam sempit je tu. Dunia luas jadi sempit disebabkan dengan siapa saja dia nak bercakap, semua orang tak tegur dia. Dan benda itu berlanjutan, tuan-tuan, selama berapa lama, tuan-tuan? Selama 50 hari. Selama 50 hari benda itu berjalan, sehinggalah pada suatu hari, tuan-tuan, datanglah kabar berita menyatakan bahawa wahai Ka'ab, dia kata, berbahagialah engkau bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan akan dosa engkau dan juga kesilapan engkau. Maka Ka'ab bin Malik pun orang kata terlampau sukalah sangat. Kenapa? Kerana dosanya telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada kesalahan dia dengan sengaja tidak hadir dalam peperangan Tabuk. Nampak tak? Macam itulah balasan dia. Tuan-tuan pun kalau tuan-tuan nak pulakkan orang lain, boleh ke? Sesiapa yang tak datang ke masjid surau tu.
Yang tak datang lagi banyak yang datang. Saya nak buat tu. Malah kita di pulau kan, kau datang masjid surau kan, okey tak apa, saya pulaukan kau. Di sini hanya kumpulan orang yang tidak hadir ke masjid surau saja, gitu kan. Dah terbalik pula tuan-tuan, terbalik. Baik, kemudian sikit lagi kemudian Nabi mana tadi? Nabi menerima alasan orang yang beralasan tadi kan. Mana ada orang yang memberi alasan dalam peperangan Tabuk tadi kan. Mana sesiapa yang beri alasan, Nabi maafkan. Tapi kalau dia berbohong, Nabi kata siapa berbohong nanti besok akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Ka'ab tadi dia tak nak berbohong dan dia memang tidak ada alasan apa-apa untuk tidak hadir. Semana dia telah menerima hukuman dia di dunia. Mana dia dipulaukan oleh para sahabat, Nabi pun pulaukannya selama 50 hari. Kemudian barulah turun ayat membersihkan dan juga memaafkan kesalahan dia. Okey. Kemudian Nabi bergurau namun hanya gurauan yang benar. Mana bergurau boleh ataupun orang kata buat kelakar boleh. Namun hanya gurauan yang benar, bukan bohong. Okey, ataupun jangan terlebih-lebih sangatlah dalam gurau. Nabi tertawa tanpa suara keras. Suara ke suara? Nabi ketawa tanpa mengeluarkan suara yang keras sampai berdekah-dekah. Nabi melihat permainan yang mubah, permainan yang dibenarkan, dan ternyata Nabi tidak membenci permainan tersebut. Okay, kemudian Nabi berlumba dengan keluarga baginda. Malah Nabi juga pernah berlumba dengan Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh berlumba? Sekadar tertua tak larat nak berlumba ustaz kata. Nak berlumba dengan rumah. Pergi mana dekat taman mana-mana tu, pergilah berlumba dengan rumah. Kalau larat lah, kalau tak larat tak payah, kan kepancit habis gitu kan, dah tumbang pula, dah satu hal pula kan. Okey, kemudian Nabi memiliki hamba sahaya sama ada lelaki maupun perempuan, namun tidak lebih daripada mereka dalam hal makanan maupun pakaian. Okey, namun tidak lebih daripada mereka dalam bab makanan ataupun dalam bab pakaian. Mana Nabi lebih mementingkan hamba saya berbanding dengan pakaian baginda Rasulullah SAW dan juga makanan baginda. Nabi itu seorang yang ummi. Bermaksud ummi, tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. Tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Istilah kita ni buta apa? Buta huruf kan? Buta huruf. Buta kayu lain kan? Buta kayu. Tengok tak cerita Piramli tu kan? Kan? Kan dia tulis tu, si siapa tu? Yang guru silat tu lah. Dia suruh si Hajiz tulis, kemudian si Ramli tulis, lepas tu si Sudin tulis. Semua suruh tulis. Yang Mambang tu dia suruh tulis. Tak apa benda dia tulis. Dia kata buta kayu. Semua tak tahu baca. Kan? Oleh itu besok semua saya arahkan pergi belajar. Itu yang masuk kelas tu belajar dengan cikgu urus. Belajar dengan cikgu urus. Itu yang jin nak kata, keluar jin nak kata pakai toncit lah, macam-macam lah. Baik, kemudian Nabi tumbuh dalam zaman kebodohan dan di negeri tanah lapang dalam kemiskinan dan mengembala kambing. Okey, dan mengembala kambing, menternak kambing lah. Ini yang kata perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika baginda sebelum dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian beliau seorang yatim piatu tanpa ayah ataupun ibu. Okey, mana ayah baginda Nabi ketika Nabi dalam kandungan ibu dia, ayah dia wafat. Kemudian ibu dia kemudian wafat kemudian ketika Nabi dilahirkan ya. Lalu Allah Taala membuat Nabi tahu akhlak mulia secara keseluruhan dan jalan yang terpuji. Nampak? Disebabkan oleh Nabi ni seorang yatim piatu, maka baginda diasuh oleh bapa saudaranya dan juga oleh datuk baginda Abdul Muttalib kan.
Dan Nabi punya akhlak yang sangat baiklah. Okay. Kemudian demikian juga kisah orang-orang dahulu maupun kemudian, dan apa yang menyebabkan keberuntungan dan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberi pertolongan pada kita untuk menjejaki ataupun ikuti jejak baginda Nabi SAW dan juga taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian adab Nabi yang lain. Cukup sampai situ? Dah. Cukup sampai situlah. Adab Nabi yang lain, insya-Allah akan datang kita sambung lagi tentang adab Nabi yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Terima kasihlah pinjam ni teropong ini. Baik, kalau ada soalan daripada muslimin muslimat. Ada? Tak ada? Kata ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil aghriqal khatim as-sabaqa nasil haq bil haq ala siratal mustaqim wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma kampung karimu tiba bapana ya karim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.